guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Hari Selasa, hari Prime Minister Question Time. Jadi sekali lagi hari ini kita melihat kerusi pemimpin utama daripada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang tidak kelihatan nampaknya. Bila mana Datuk Seri tidak berada dalam Dewan, begitu hebatnya mereka menyerang. Bila mana Datuk Seri berada dalam Dewan, sesi soal jawab mereka pula menghilangkan diri. Ini kan namanya yang mau menjadi hero. Seakan-akan mereka itu adalah pengecut. Jadi seperti mana yang kita tahu, perlantikan yang di Pertuan Agong telah pun ditetapkan yang ke-17 yaitu Sultan Johor, dan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan ucapan beliau untuk perlantikan yang di Pertuan Agong yang ke-17 ini. Dan soalan daripada MP Kerajaan juga turut berkait dengan lawatan Datuk Seri ke Arab Saudi dengan beberapa buah negara lagi. Jadi menarik untuk kita ikuti. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar ucapan dan kata-kata daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat sebentar tadi. Disetujukan. Ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14(1)J. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan ucapan tahniah kepada atas pemilihan Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Disilakan Perdana Menteri. Sejahtera. Saya telah dimaklumkan secara rasmi oleh pejabat pemimpin Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan mengikut peruntukan para tiga bahagian pertama jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan supaya Perdana Menteri dan juga kedua-dua Dewan Parlimen dimaklumkan oleh Raja-Raja dalam mesyuarat yang ke-23, yang ke-263 khas yang diadakan di Istana Negara. Dan saya yang bertua, Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya yang ke-263 khas pada Jumaat 27 Oktober 2023 telah mengisytihar keputusan pemilihan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong selama tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Dan saya yang bertua, saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar setia Dewan ini dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim, sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini turut dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Sultan Yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Ridwan atas pemilihan Baginda sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Saya yakin insya-Allah kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan yang bertambah dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Maha Mulia Tuanku kelak, Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Daulat Tuanku sembah takzim daripada saya dan seluruh ahli Dewan Yang Mulia itu. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Setiausaha silakan. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri.
Saya mulakan dengan menjemput Tuan Syuhaizan bin Kayat Pulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Pulai meminta Perdana Menteri menyatakan perkembangan lawatan kerja ke Arab Saudi, Turkiye dan Mesir berhubung dengan serangan Israel ke atas rakyat Palestin di Gaza. Apakah bentuk ancaman yang diterima oleh Malaysia daripada negara-negara barat yang menyokong Israel susulan atas pendirian Malaysia terhadap Palestin? Dan apakah langkah-langkah yang bakal diambil oleh Malaysia bagi menghadapi segala ancaman ini supaya tidak memberi kesan besar terhadap rakyat dan ekonomi negara? Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Tuan Yang Ketua, kita telah menjalankan tanggungjawab untuk pertama menyatakan pendirian keras membantah keganasan rejim Zionis Israel yang telah melanggar seluruh peraturan dan undang-undang dan kemanusiaan dan menyebabkan sehingga kini 8,805 terkorban termasuk 3,595 kanak-kanak. Dalam kunjungan saya ke Arab Saudi, Turki dan Mesir, saya telah sampaikan pendirian Malaysia sementara memberi sokongan dan galakkan kepada ketiga negara ini bersama dengan negara-negara teluk yang lain. Dan saya juga sempat mengadakan pertemuan di Riyadh dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, Emirat, Raja Bahrain dan juga Raja Qatar. Pendirian Malaysia tegas dalam hal ini dan penekanan yang diberikan oleh ketiga-tiga negara ini bersama dengan negara teluk adalah menyegerakan pemberhentian segala bentuk serangan dan keganasan Israel ke atas Gaza. Saya juga ucapkan penghargaan kepada Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir, kerana dorongan beliau untuk menyegerakan pembukaan sempadan, membolehkan hantaran makanan dan perubatan ke Gaza. Itu satu laluan yang sangat suka. Pertama dengan tindakan biadab Israel mengebom kawasan sempadan dan ia memerlukan langkah tambahan kerajaan Mesir untuk memperbaiki laluan itu, dan keduanya pada peringkat awal hanya membenarkan 2 kontena, dan setelah ada desakan berterusan sampai ke 20. Mengikut semua kajian, keperluan harian Gaza ketika itu adalah 200 kontena satu hari. Terkini Presiden Tayyip Erdogan menghubungi saya dan Menteri Luar Turki juga begitu, dan dengan dari maklumat kepada Raja Arab Saudi, putera Muhammad bin Salman dan Turki, bercadang untuk menganjurkan sidang negara-negara, ketua-ketua negara Islam. Saya telah meminta Menteri Luar untuk menghubungi Turki dan Arab Saudi untuk menyatakan bahawa mungkin ada kewajaran mengadakan sidang tergempar itu yang melibatkan juga negara-negara seperti Brazil, Irlandia, Rusia dan negara China yang menyatakan sikapnya agak tegas menentang keganasan Israel. Yang kedua ialah tentang apa yang disebut sebagai tekanan dan ugutan. Pertama, Duta Besar kita ke Washington telah dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat yang mempersoalkan keputusan kita terhadap permasalahan Arab Israel, khususnya keganasan Israel terhadap Gaza.
dan Duta Besar kita tegas menyatakan pendirian kita. Oleh kerana keengganan kita untuk membantah tindakan Hamas dan menganggap Hamas sebagai pengganas atau teroris, maka saya juga mendapat maklumat dan melalui Kementerian Luar Negeri telah menerima demarche. Demarche ini menjadi tata tindak dari Kedutaan Amerika Syarikat 2 kali. Kali pertama 13 Oktober dan kali kedua 30 Oktober. Minta sebuah negara mengambil kesempatan tidak meneruskan dengan pendirian, terutama keengganan kita untuk menganggap Hamas itu sebagai badan pengganas. Dan saya telah jawab dalam majlis di stadium baru-baru ini dan saya tegaskan bahawa Malaysia kekal dengan pendirian bebas kita, pertimbangan kemanusiaan kita dan menganggap pencerobohan itu haram dari segi undang-undang dan kaedah antarabangsa. Politik dan kecelaruan berlaku ini bukan sekitar bulan lalu. Ini sudah berlarutan, berdekade dan sejak 1948. Dan oleh yang demikian, untuk mengenepikan segala keganasan dan pencerobohan, penjajahan Israel ke atas wilayah Arab dan Palestin adalah tidak musabah. Sering kita kaitkan umpamanya perbandingan bila Rusia mengambil tindakan menaklukkan sebahagian kawasan penduduk Rusia di Ukraine, itu dianggap pencerobohan. Bila Israel selama puluhan tahun menjajah wilayah Palestin, itu dianggap sah dan tidak dibantah oleh negara-negara termasuk Amerika Syarikat. Nelson Mandela dan ANC, African National Congress, itu selama puluhan tahun dianggap oleh negara-negara barat sebagai badan pengganas atau teroris. Yang mereka lakukan adalah tindakan menentang sikap kejam apartheid yang menjajah Afrika Selatan. Yang dilakukan oleh badan-badan termasuk Hamas adalah membantah penjajahan dan keganasan Israel ke atas Palestin, khususnya Gaza. Jadi pandangan kita agak konsisten. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini, Tan Sri Yang Ketua, untuk menggesa seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama untuk melihat ini dari segi kaedah sejarah dan kemanusiaan. Dan janganlah jadikan isu ini sebagai isu yang membedakan sikap kita terhadap apa itu kemerdekaan. Malaysia merdeka, menolak penjajahan Inggeris. Dan kita bersama menentang penjajahan Inggeris. Mengapa kita agak berlembut bila ada penjajahan Israel ke atas Palestin? Sekarang kita semua mendukung perjuangan Mandela di Afrika Selatan. Tidak sebelumnya. Sebelumnya masih ada yang ragu. Tapi sekarang kita yakin tindakan mereka itu kerana keganasan dan penjajahan apartheid kulit putih terhadap orang kulit hitam. Jadi saya ingin menggesa rakan-rakan kerana ada juga suara-suara yang menganggap kita agak pertama terlalu keras, keduanya bertentangan dengan sikap berkecuali Malaysia. Ya, Malaysia mendukung prinsip berkecuali, tapi tidak berkecuali dalam soal kezaliman. Tidak berkecuali bila ribuan anak-anak dibunuh dan dibom. Tidak berkecuali dalam soal keadilan dan kemanusiaan. Oleh itu, saya ingin sekali menggesa rakyat Malaysia. Jangan izinkan isu ini untuk memecah belah dan memperkatak-katikkan. Isu ini betul isu yang sangat dekat dengan umat Islam. Tetapi isu ini adalah isu dekat dengan kemanusiaan.
Sebab itu kita lihat umpamanya negara-negara seperti Ireland, Irlandia, Brazil, selain dari Rusia dan China yang mengambil sikap atas prinsip kemanusiaan. Jadi saya harap kita ambil kesempatan ini untuk mendedahkan maklumat kepada rakyat. Sebab itu saya menyokong gesaan Menteri Pendidikan supaya digalakkan pelajar-pelajar, ya bukan dipaksa, digalakkan pelajar-pelajar untuk mengikuti perkembangan yang berlaku. Ya. Tentunya kita ada garis panduan supaya jangan kita seolah-olah menggalakkan sikap keganasan atau kebencian kepada rakan-rakan sesama mereka. Tetapi pencerahan, pahaman tentang apa yang berlaku, apa arti kezaliman, apa arti penindasan, apa arti yang diungkapkan dispossession. Sebab itu saya di mana-mana saya sebut, termasuk di Singapura semalam. Bila ditanya depan dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong tentang sikap kita, saya kata sikap kita konsisten bahawa penjajahan, penaklukan, keganasan itu ada sejarahnya, ada historical antecedents, dan ini adalah politics of dispossession. Tanah dirampas, rumah diroboh, nyawa diragut, maruah cuba dicemarkan. Terima kasih. Baik, saya jemput Pulai. Terima kasih jawapan daripada Perdana Menteri, dan saya Pulai mengucapkan tahniah atas usaha yang telah dibuat oleh Perdana Menteri membuat lawatan ke negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Turki dan juga Mesir. Jadi soalan saya, apakah ada lagi usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri untuk menyatukan sokongan-sokongan ini, terutamanya daripada negara-negara belah Europe, di mana di sebelah sana seperti Spanyol dan juga Ireland juga memberikan sokongan, juga di sebelah Afrika yang juga memberi sokongan kepada rakyat Palestin. Dan juga dalam kita di dalam negara ni, ya, ada yang sinis terhadap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang menganggap seolah-olah apa yang dilakukan ini sebagai satu lucuan saja, satu yang nak menampilkan diri saja. So apa minta pandangan Perdana Menteri? Sila Perdana Menteri. Yang betul, saya menegaskan pendirian saya bahawa isu ini isu yang telah meragut banyak nyawa dan anak-anak, dan itu bagi rakan-rakan yang mengikuti perkembangan sangat menyayat hati, dan oleh demikian saya tidak mahu untuk terlibat dalam wacana yang sia-sia. Saya ikuti beberapa perkembangan, sebab itu saya sebut tadi, tak usahlah dipolitikkan. Masing-masing ada pendirian, mungkin sedikit perbezaan kecil tentang cara tindakan, tetapi jangan anggap ini isu yang boleh kita permainkan untuk dapat kepentingan politik. Seperti mana yang pernah disebut dalam leluhur bangsa Melayu, jangan kita mahu bina mahligai atas pusara. Orang derita yang banyak terkorban, jangan kita mahu gunakan ini sebagai mahligai politik atas pusara rakyat. Pendirian kita sedaya upaya menyampaikan, dan hampir setiap hari hubungan dengan negara Islam terutamanya, dengan negara yang sealiran, untuk memberikan pandangan mereka. Dan kalau diizinkan sedikit saja, kerana saya diminta untuk menyampaikan juga supaya dapat diikuti di peringkat antarabangsa, yang betul izin saya beberapa minit untuk baca dalam bahasa Inggeris. Silakan. Dengan izin. In this hour, I must urgently cast a spotlight on the dire escalating humanitarian catastrophe that grips the Gaza Strip. Unless we are made of wood or our hearts are cast in stone, it is impossible not to be moved, shocked, and repulsed by the spectacle of killing and mayhem being perpetrated even as we gathered here in this august house.
The chilling statistics bears testimony to a tragedy of epic proportions. As of the latest report from the authorities in Gaza, 8,805 Palestinians have been killed and nearly 20,000 injured. Of this number killed, 3,600 are children. Entire neighborhoods have been reduced to rubble and hundreds of thousands of homes and businesses destroyed. There's nothing, if not a grim and shocking testament to this relentless, indiscriminate onslaught of Israeli aggression, cruelty, and humanity. This is not a Palestinian-Israeli war. It is not war at all, but outright massacre of a helpless people in Gaza, who have been for the last 6 decades incarcerated in the largest open-air prison in the world. It is deliberate, calculated, and cold-blooded attempt to decimate the Palestinian people. For those who continue to think or suggest that the atrocities committed against the Palestinians affect Muslims alone, let it be reminded that the world's most ancient Christian community resides in Palestine, totaling 47,000, based on a census conducted in 2017. Palestinian Christians too have been driven out from their historic cities in large numbers, and the underlying cause is the illegal Israeli occupation and apartheid policies. In this sordid history of ongoing saga of cruelty, oppression, and genocide, Palestine's Muslims and Christian communities alike are the helpless victims. The Western media rarely present the faces of Palestinian Christians, or if mentioned, tend to convey the image of them as mere bystanders in Palestine. This is utterly wrong because Palestinian Christians have been victimized just as much as their Muslim brothers and sisters. The point I want to make here is that there are strong social, cultural, and spiritual connection with the Muslim and Christian communities, which confer on the Palestinians their unique collective identity. Nevertheless, the Zionist government of Israel is hell-bent on presenting a binary conception of the crisis, capitalizing on the notion of a besieged Jewish state being encircled by an overwhelming and menacing population of Muslims in the region, and therefore facing imminent existential threat. Let us be clear. The Zionist state of Israel is an occupying force, and as such, it carries responsibilities under international law. There are no two ways about it. We condemn terrorism in all its forms, and we categorically condemn the actions of killing innocent lives and taking women and children as hostages. By the same token, we unequivocally condemn the bombing of civilians, of homes, of hospitals, and the consequential massacre of innocent lives, children, women, and men that's being carried out day and night by the Israeli forces. These criminal acts are in clear violation of the norms of international law. The action taken by Israel, cutting off food, water, humanitarian aid, electricity, are violations of international law. Honorable members, the situation in Palestine is an agonizing reminder that the fight for justice knows no borders, and we must stand united in solidarity with oppressed people. As I stated at the UN General Assembly, the credibility of the international system itself is at stake.
and we must voice our opinion and encourage others to do so in order to preserve that system which seeks to uphold peace in the world. It is a fool's errand to think that Malaysia is unaffected by what is happening in the world. We are a trading nation and actively engaged in the regional, international, commercial and economic activities, proactively reaching out for FDIs to drive our economic advancement. So we are deeply and profoundly tied to whatever happens everywhere in the world. We have embarked on a difficult task, long ignored. But let me be clear that we remain a fiercely independent nation and will continue to express our right and our position on the issue of justice and freedom without fear or favor. Terbaik sahabat semua. Itu dia sebentar tadi kita mendengar ya. Awal tadi ucapan tahniah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, perlantikan yang di Pertuan Agong yang ke-17 yaitu, dan ditanya apa perkembangan lawatan Datuk Seri ke Arab Saudi dan beberapa buah negara lagi untuk menyuarakan pendirian Malaysia. Tetapi seperti yang kita dengar, pihak-pihak pembangkang meroyan setiap hari mengatakan kerajaan tidak serius ya di dalam isu rakyat Gaza di Palestin ini, sahabat semua. Kita boleh nampak ya, mereka bermain politik tidak habis-habis menggunakan isu Gaza ini, sahabat semua. Ya, kononnya mereka lah hero, tapi sebenarnya mereka cuma hero kampungan, sahabat semua, yang hanya berkokok di kandang sendiri, tidak pun berani untuk pergi ke sana dan sebagainya. Terima kasih. Sampai di sini saja, dan tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Sultan Johor yang telah pun dilantik sebenarnya untuk yang sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-17 ini. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.